Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Riyadi. Hari ini saya nak berkongsikan kepada anda semua mengenai satu istilah perubatan iaitu bedridden. Kenapa saya nak kongsikan benda ni? Sebab lately ni pengalaman saya sepanjang 17 tahun dalam financial industry, khusus dalam bidang financial protection iaitu insurans dan takaful. Banyak saya jumpa, saya encounter dan banyak juga perkongsian daripada orang yang saya jumpa mengenai orang yang sakit disebabkan lumpuh ataupun sampai satu masa koma, sampai dia terlantar di hospital ataupun terlantar di katil, ataupun bahasa Inggeris dia dipanggil bedridden. Apa maksud bedridden ni? Maksudnya orang tu sakit, mungkin disebabkan oleh lumpuh, mungkin disebabkan oleh sakit kritikal, mungkin disebabkan oleh aksiden sampai dia tak boleh nak bangun dan dia hanya duduk atas katil saja. Jadi bila kena kes macam ni, seperti yang saya tulis kat sini, total permanent disable dengan koma, dia kena duduk kat atas katil dan semua apa yang biasa dibuat ataupun benda-benda personal yang dibuat tak boleh buat. Dekat sini, and apa yang saya nak kongsikan adalah apa kaitan dia dengan perancangan kewangan atau perlindungan kewangan. Semasa mungkin individu tu sihat, boleh bekerja semua everything, mungkin dia boleh cari income, dia cari income. Kemudian macam biasa, bila ada income adalah expenses. Cuma bila berlakunya musibah, contoh total permanent disable, contoh accident, sekarang ni musim-musim perayaan, mungkin ada yang kes-kes yang accident sampai lumpuh, tak boleh bekerja, so income stop. Ada juga yang sampai koma, income stop, tak boleh kerja, income stop. Bila income stop, expenses tetap berjalan. Bila expenses tetap berjalan, bagaimana dengan living cost? Pertama, living cost. Kedua, bagaimana dengan medication, perubatan. Dan bagaimana dengan caretaker? Maksudnya, orang yang jaga. Sebab orang yang jaga tu pun mesti perlukan sumber kewangan. Jadi, saya kat sini ingin tekankan kepada anda semua mengenai bagaimana risiko penyakit, risiko kemalangan yang boleh pergi ke tahap sampai individu tu terlantar di atas katil dan tak boleh nak bergerak dan terpaksa ada individu lain yang bantu mereka untuk meneruskan kehidupan. Saya pernah diberitahu oleh beberapa orang yang saya kenal yang pernah melalui, khusus yang katakanlah anak-anak yang ada parent dia yang tak boleh makan solid food dan terlantar di atas katil. Ada dua benda yang memang tiap-tiap bulan kena sediakan. Pertama dari segi susu orang dewasa. Susu formula orang dewasa harga dia mahal, dan pampers orang dewasa. Jadi dia kata, saya dapat pengalaman tu, dia kata dia jaga macam jaga budak kecil lah, jaga baby. Maksudnya bagi makan minum susu, tukarkan pampers, tak dia punya buang air semua tak boleh kontrol, memang pakai pampers. Jadi kos untuk susu ni dan kos untuk pampers ni sahaja sebulan menelan belanja hampir RM2,000. Setiap bulan RM2,000. Selagi ada nyawa, selagi itulah diperlukan kos tu. Yang kedua, selain daripada kos tu sendiri adalah orang yang menjaga. Kalau katalah orang tu single, kadang-kadang bila saya jumpa dengan orang yang single, yang bujang, yang mungkin dia tak ada tanggungan, dia kata tak apalah, saya rasa tak perlu perlindungan kewangan ni sebab saya single, saya tak ada tanggungan. Betul, you tak ada tanggungan. Tapi katakanlah anda dah duduk atas katil baring macam ni, siapa yang perlu jaga anda? Kalau katakanlah diberi pilihan antara adik-beradik dan ibu bapa, parent, yang ni parent, siapa yang akan lebih sanggup jaga anda? Adik-beradik dengan parent. Dan saya cakap terang, pengalaman saya 17 tahun, bila kes jadi macam ni, yang muda-muda, koma, sakit sampai TPD, total permanent disable, parent lah yang akan take over untuk jaga. Jadi bayangkan, katakanlah parent tu jaga kita dari kecil, kemudian kita dewasa, dan Allah nak uji kita dengan mungkin musibah, parent tu pula kena jaga kita sampai akhir hayat. Jadi bagaimana pula dari segi kos? Cost living expenses tu. Sebab tu saya selalu cakap dengan sesiapa pun saya jumpa, financial protection ni tak kisah you single ke, you ada family ke, ada tanggungan ke, tetap perlu. Bagaimana pula dengan family yang ada tanggungan, yang ada isteri atau ada anak-anak, ataupun isteri yang ada suami? Macam mana kalau benda ni berlaku? Sudah tentu kalau suami, isteri yang jaga. Kalau isteri pula mungkin suami yang jaga, dan macam itulah seterusnya. Jadi saya ingin berikan satu kesimpulan bahawa apabila kita mengalami sesuatu musibah yang menyebabkan sampai kita bedridden, tak boleh nak buat apa-apa, just duduk atas katil, makan, tidur, buang air semua atas katil, siapakah orang kedua paling susah selepas orang yang ditimpa musibah tu?
Cuba tengok, kalau dekat orang yang single, siapa orang kedua paling susah? Parent dia. Okey. Kalau family pula, siapakah orang kedua paling susah? Adalah isteri atau suami dia atau anak-anak dia. Jadi kesimpulannya kat sini adalah kita, bila kita sihat, kita hidup semua everything, kita sihat, kita tak nak menyusahkan orang yang kita sayang. Tapi kalaulah kita berlaku apa-apa musibah pada kita, kadang-kadang kita terpaksa susahkan orang yang paling kita sayang. Cuma kita mampu, yang kita boleh buat adalah berikan mereka sedikit bantuan kewangan supaya kalaulah ditakdirkan kena, okey, kalau parent kena jaga kita balik, kan, disebabkan oleh sakit ke apa, parent ada duit, kan, hasil daripada pampasan yang kita carum tu boleh cover kita punya living expenses, kita punya medication dan juga sebagai kos untuk jaga, kan, caretaker. Sama juga kalau suami, isteri jaga, kalau ada backup plan ataupun ada pampasan dari segi perlindungan kewangan, boleh cover living cost, boleh cover medication dan juga boleh cover kos untuk caretaker. Okey, orang yang jaga dia. Jadi itu sahaja perkongsian saya kali ini. Saya rasa benda ni sangat penting untuk kita semua take note. Dan kepada anda yang mungkin berminat nak tahu lebih lanjut mengenai apa benda yang boleh kita buat ataupun apa yang patut kita rancang untuk menguruskan risiko yang ni, risiko seperti ini, anda boleh hubungi saya di 019-323-2121 atau PM Facebook saya Abdul Aziz bin Riyadi. InsyaAllah saya akan bantu anda untuk memberikan beberapa cadangan ataupun solution sebagai backup kewangan sekiranya berlaku apa-apa musibah. So itu sahaja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat. Anda boleh like saya punya page Abdul Aziz bin Riyadi, Facebook page, ataupun subscribe saya punya video YouTube channel Aziz Riyadi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.